Tu, duk lekat kot gigi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz Ahmad Tamiz Sulaiman Timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Sik dan juga ahli Parlimen Sik selaku tuan rumah pada petang ini. Fadil Ustaz Afnan Hamimi Tai Azamuddin, Yang Berhormat ahli Parlimen Al-Ustaz. Orang Bali je kalau duk Ustaz habis geng. Yang Berhormat Ustaz Nur Amin Hamid, ahli Parlimen Padang Terap, Ketua Pemuda PAS Negeri. Dr. Haji Badul Syam Abdul Rahman, Tausaphah Kawasan, Ustaz Subeki Sulaiman, iaitu adik kepada Ustaz Tamizi. Ketua Penerangan PAS Kawasan Sik, Saudara Mak Duk yang suara derah. Masuk TikTok Mak Duk. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, petang ini kita himpunkan anak-anak muda dalam konvoi motosikal. Program ini akan berlanjutan sampai pilihan raya negeri yang dijangka akan berlaku sebelum bulan 8. Pasal bulan 8 tu habis dah. Habis tempoh. Dun Kedah akan habis tempoh 3 bulan 7. Kalau terbubar sendiri 3 bulan 7, kita ada 3 bulan 9 sebagai tempoh terakhir untuk pilihan raya negeri diadakan. Tapi saya tidak fikir SPR akan bekerja berkali-kali. Maka dihimpunkan 6 negeri ini dibuat sekali. Dun pertama yang akan gugur sendiri jika tidak berlaku pembubaran ialah Dun Negeri Sembilan, iaitu 1 bulan Jun. Sebab itu dia umum Negeri Sembilan akan membubarkan Dewan Undangan Negeri pada bulan Mei. Pasal 1 Jun dia lurus sendiri. Negeri yang kedua Terengganu, Selangor, yang paling lewat sekali Pulau Pinang 1 Ogos. Jadi saya fikir semua negeri ini akan bersetuju untuk diadakan PRN bersekali. Saya kira kalaulah yang pertama bulan 1 bulan Julai lurus sendiri, yang terakhir 1 bulan Ogos lurus sendiri, bulan 6 1, bulan 8 1, kita ambil tengah bulan 7. Tak itulah petua dia. Bulan raya negeri akan berlaku bulan 7. Tak itulah dia nak pakai ke tak? Kita boleh bubar, tapi yang menetapkan tarikh pilihan raya adalah SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Tuan-tuan sekalian, banyak sekali serangan-serangan dibuat oleh kerajaan persekutuan untuk memastikan dalam PRN mereka tidak mengalami nasib yang sama. Mereka terpaksa mengadakan kerajaan campuran. Begitu banyak sekali parti menyertai kerajaan, membentuk kerajaan campuran di peringkat persekutuan. Tinggal di luar kerajaan hanyalah parti PAS Bersatu Gerakan yang dinamakan Perikatan Nasional. Parti kerajaan lebih banyak daripada pembangkang. Kali pertama berlaku dalam sejarah, jumlah parti-parti yang membentuk kerajaan lebih banyak parti daripada parti yang menganggotai barisan pembangkang, memberi maksud kerajaan ini sangat lemah kerana terpaksa capur banyak parti untuk tubuh kerajaan berbanding pembangkang yang hanya bertanding atas satu logo, iaitu Perikatan Nasional yang dianggotai oleh hanya 3 buah parti. Tuan-tuan jangan berasa lekeh dan jangan berasa segan, jangan berasa koman. Pembangkang dalam Parlimen Malaysia pada ketika ini adalah parti paling kuat sekali dalam sejarah. Satu lah, lain semua belain-belain. Hoi ahoi masuk duduk sekali, hak menyanyi duduk sekali, hak dinyanyikan pun duduk sekali.
Tak terbayang kita. Penyamun dan polis duduk sekali duduk dalam tu. Jadi kerajaan. Siapa nak tangkap siapa? Tak ada lah. Tak ada siapa akan tangkap siapa. Di peringkat PRN, Pilihan Raya Negeri-Negeri, mereka juga sedang bimbang gelombang yang berlaku pada PRU 15, kita panggil tsunami hijau. Gelombang anak muda bersama PN akan melanda negeri-negeri yang belum mengadakan pilihan raya. Dengan berbagai kaedah dan cara, mereka terpaksa mengada-ngadakan cerita. Pertama sekali mengada-ngadakan cerita bahawa Perikatan Nasional sewaktu membentuk Kerajaan Persekutuan telah menyelewengkan 600 bilion duit negara ini. Apabila kita minta buktikan dan kita beritahu 600 bilion itu apa dia, dia turun jadi 92 bilion. Sekarang ini dia buat tangkapan beberapa individu, kita tunggu tengok berapa ringgit. Pembohongan tentang 600 bilion itu telah ditamatkan. Yang kedua, dia cakap pasal judi. Perikatan Nasional ni kerana masuk pilihan raya nampak dia meriah, dia dapat dana daripada syarikat judi. Tuan-tuan sekalian, yang masuk konvoi pada petang ini, adakah tuan-tuan semua dibayar? Bayar ke tak? Bayar ke tak? Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni aku nak abang kat ni, nak abang ni. Semua yang masuk konvoi disek pada petang ni, sekupang pun tak dibayar. Minyak hampa bos sendiri ke? Motor hampa sendiri ke? Kena bayar yuran tak? Yuran kena bayar lagi. 50 ringgit. Woi, bukan dapat duit, kena keluar duit. Tuan-tuan sekalian, teruknya orang-orang yang tak ada akal ni, dia tak torah nak fikir dah. Pasal apa ramai anak muda bersama PN? Maka dituduh anak-anak muda ini dirasuah dengan duit ringgit untuk menyertai rombongan konvoi, menyertai ceramah-ceramah dan turun mengundi Perikatan Nasional. Dia ingat kita kebulut. Dia ingat kita ni tak ada maruah, mengundi kerana dibayar upah. Dia ingat kita ni tak kerti apa itu perjuangan, sehingga nak datang untuk menyertai program-program untuk memenangkan parti kita perlu dibayar wang. Tuan-tuan sekalian, semua orang-orang yang ada perangai dan tabiat itu sekarang ini bersekongkol sekali dalam kerajaan campuran diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membentuk kerajaan sekarang. Orang-orang lemah, orang-orang yang hidup dalam politik kerana wang, orang-orang yang berpegang kuasa politik dan dapat wang, orang-orang yang kaya melana kerana ada kuasa dalam politik, semua itu sedang berkumpul di bawah dagu Anwar Ibrahim. Tapi dia tak sedar, dia tuduh kita. Ni politik pada hari ini. Adik-adik sekalian, anak-anak muda, para pengundi kali pertama, hak baru-baru ni 70% anak muda dan pengundi pertama mengundi Perikatan Nasional. Saya yakin, penuh yakin pada PRN akan datang pengundi kali pertama dan anak-anak muda akan pergi lagi kepada Perikatan Nasional dengan peratusan yang lebih tinggi, lebih daripada 80%. Kita nak tengok dia penin tak penin. Tuan-tuan sekalian, kita bagi dia kerjaan. Dia latih Mak Sabu jadi Menteri Asas Tani. Kan dia paduk kata kat kita dulu. Kata kat Mek Sabri, bukan kata kat orang lain pun. Mek Sabri jadi Perdana Menteri terakhir Perikatan Nasional. Dia kata Perikatan Nasional, pimpinan Mek Sabri pun duduk dengan dia lah ni. Pimpinan Perikatan Nasional telur pun tak boleh selesai. Dia kata habis telur tak ada. Telur. Orang lo start kata telur. Tak ada telur.
Maka latihlah Abang Mat jadi menteri untuk selesaikan masalah telur. Tindakan pertama Abang Mat untuk selesaikan masalah telur ialah melawat lau ayam daging. Tuan-tuan sekalian, ayam daging tak telur je. Telur ni dah hasilkan oleh ayam telur. Mak ni dia mengaji kulineri, tukang masak tapi tak habis. Kalau pandai masak saja tapi tak tahu telur tu mari daripada mana, tak boleh tuan-tuan. Ayam daging dia ternak untuk ambil daging dia. Sembelih ayam tu makan daging. Dia tak telur. Kalau belah perut dia tak jumpa kuning-kuning bulat-bulat tu. Pasal dia tak telur, dia tak mengawan. Telur ayam dihasilkan oleh ayam telur. Jadi mak kena pergi melawat lo ayam telur. Lekat kulit kacang maduk. Boni saya pergi satu majlis di Putrajaya. Syarahan dan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang membangunkan masyarakat madani di Malaysia. Kerana dia jemput. Bila orang jemput secara rasmi, kita pun hadir secara rasmi. Hadir sebagai Menteri Besar Kedah. Dia boleh kerana walanon, apa? Walanun. Walaun tu pa. Dia tu walanon. Walanun. Dia ni tak kerti apa dia hubungan negeri dan persekutuan. Bila kita hadir program-program persekutuan, dia tibai kita. Dia hentam kita macam-macam. Saya kata jauhnya kepahaman kenegaraan di kalangan walanun. Untuk faham sistem negara ini kena mengaji lagi. Maka nampaknya walanun-walanun sekalian panas. Bila saya pergi majlis tu, kebetulan saya perlu kepada pertemuan dengan Perdana Menteri untuk membincangkan beberapa projek kerajaan negeri yang perlu kepada bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maka saya pergi dekat dengan dia. Saya buat akal lah. Orang cerdik ni dia banyak akal. Tidak seperti walanun. Saya minta satu buku. Ada seorang kawan, dia beli 2 buku masyarakat madani tu. Saya kata, "Mak, aku satu." Orang Anwar Ibrahim dah baca apa-apa 2. Bagi aku satu. Dia bagi saya satu. Dia kata, "Sekali saya akan bibit sign dia. Hang tunggu, hang tengok." Bila habis makan tu, saya pun jalan pergi kat Anwar Ibrahim, suruh pen, suruh buku. Suruh dia sign. Dia pun sign, Saudara Sanusi sign. Saya pun berbisik pada masa itu. Saya kata saya telah menghantar surat ke pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengadakan pertemuan negeri dan persekutuan untuk membincangkan beberapa projek utama kerajaan negeri yang perlu kepada kelulusan persekutuan. Dia kata saya tengok dah surat tu, nanti balik pada Sarawak saya buat tarikh. Dapatlah tarikh kat saya. Tu kata cerdik. Hampa jangan menjadi bodoh sepanjang masa. Pada ketika tertentu kena jadi cerdik. Walanoi. Tuan-tuan sekalian, hubungan negeri dan persekutuan ini diikat oleh undang-undang. Ada perjanjian dibentuk Persekutuan Malaysia ni, disain pada tahun 63. Bukan saya saja duduk ni, bukan. Kedah, Kelantan, Terengganu, pakat duduk buah Malaysia. Bukan, semua himpunan
Duduknya kita dalam persekutuan Malaysia ni diikat oleh satu perjanjian dan dia termeterai dalam perlembagaan persekutuan. Bukan boleh pergi rongkai ikut dan. Saya kata saya nak buat projek, saya pakai belah ikut saya, tak boleh. Sama macam dia. Dia nak mari negeri kita, dia belah ikut dan, tak boleh. Dia kena hormat kepada masing-masing punya peranan dan fungsi bidang kuasa kerajaan dan kedaulatan kerajaan-kerajaan yang membentuk persekutuan. Ada satu profesor yang jadi timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi profesor ni kotak karat. Kerana duduk dalam PS terlalu lama. Duduklah dengan DAP. Dia kata kerajaan negeri tidak punya kedaulatan. Kedaulatan ini dimiliki oleh kerajaan persekutuan. Kepala bapak dia. Tiap-tiap negeri yang menyertai persekutuan Malaysia, dia mempunyai kedaulatan dia sendiri. Kedah ada kedaulatan, kita ada sultan kita. Kita ada kerajaan, kita ada undang-undang dan kita ada sempadan geografi. Inilah entiti yang membentuk kedaulatan negeri Kedah. Tuan-tuan sekalian, itu nak bagi walanon mengaji. Kena baca. Satu, entiti dia sempadan geografi. Belah sana Perlis, belah sini Pulau Pinang yang dipajak, belah sana Perak, tu sempadan geografi. Kalau daripada dengan Perlis, daripada Kuala Sanglang, ada satu garis lurus yang menuju ke Pulau Payar. Disitulah sempadan darat dan maritim antara Kedah dan Perlis ditulis, dilukis dan ditandakan. Itu kedaulatan negeri Kedah. Atas pada Kuala Sanglang, pi ke atas sampai sepadan Siam. Itu kedaulatan negeri Perlis. Turun bawah pada Kedah, kedaulatan negeri Perak. Yang saya ragu tentang kedaulatan hanyalah Pulau Pinang, kerana negeri dia adalah negeri yang dipajak daripada Kedah. Nak bagi walanol oi. Baca banyak sikit. Tuan-tuan sekalian, ada undang-undang yang dipatuhi. Entiti yang kedua untuk membentuk kedaulatan. Undang-undang kita dipatuhi, apa undang-undang sekalipun. Undang-undang nikah kahwin kah, undang-undang jalan raya kah, undang-undang tanah kah, undang-undang ayak kah, semua itu dipatuhi. Tak patuh, tangkap cara jatuh hukum. Itu entiti yang kedua, undang-undang yang berkuat kuasa dan dipatuhi. Entiti yang ketiga, kerajaan yang sah. Ni kerajaan yang sah sedang mentadbir negeri Kedah ni. Saya Menteri Besar, ada 10 esko dan beribu pegawai-pegawai kerajaan. Ini adalah kerajaan yang sah, dipilih dalam pilihan raya melalui sistem demokrasi. Yang ketiga, yang keempat, wilayah sempadan geografi, undang-undang yang berkuat kuasa, kerajaan yang sah, dan satu lagi, raja yang berdaulat. Tuan-tuan sekarang kita ada raja kita, Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlisha. 4 entiti yang membentuk kedaulatan negeri Kedah. Entiti yang sama juga membentuk kedaulatan negeri Kelantan. Entiti yang sama membentuk kerajaan negeri Terengganu. Selangor, Perak, Johor, semua dibentuk oleh entiti itu. Adapun kerajaan persekutuan, dia ada sempadan geografi dia. Dia ada kerajaan yang sah, dia ada undang-undang yang berkuat kuasa di wilayah persekutuan, kedaulatan kerajaan Malaysia. Tiap-tiap ini perlu menghormati kedaulatan kerajaan yang lain, walaupun kerajaan negeri lebih kecil. Pasal persetujuan daripada kerajaan negeri pada ketika itulah maka persekutuan Malaysia dapat ditubuhkan pada tahun 63. Jangan jadi bodoh sangat walanon. Ini mengaji kenegaraan. Saya ada fungsi, saya ada peranan saya. Ya amat berhormat Perdana Menteri, dia ada fungsi, dia ada tanggungjawab dan bidang kuasa dia. Dan dia tidak ada semua bidang kuasa yang ada di negeri. Dan saya tidak ada semua bidang kuasa yang diperturunkan kepada kerajaan persekutuan.
saling hormat menghormati. Inilah dinamakan sistem demokrasi yang kita amalkan di Malaysia ni. Oh, kuliah payah petang ni. Kira nak cabut tu. Nak cabut dapat mutu. Tu kena mari mengaji. Bila kita faham ni semua tuan-tuan, apa saja ucapan-ucapan, apa saja kenyataan-kenyataan yang menyalahi ilmu asas kenegaraan ini, senang kita nak tolak. Ini tak masuk akal, tak betul. Ini salah konsep. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih kepada semua peserta yang menyertai konvoi pada petang ini. Terima kasih kepada ARC, OTAI yang mengendalikan konvoi dengan baik. Terima kasih kepada polis Diraja Malaysia yang mengawal lalu lintas, yang mengizinkan konvoi ini berlangsung. Terima kasih kepada para penganjur di bawah kepimpinan pengarah program ini, Ustaz Zulki Sulaiman. Terima kasih semua. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat motor seorang sebutir hak tuan-tuan naik mari tadi. Hal ekstra ni insyaAllah siapa yang bertuah insyaAllah dapat. Sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi pada malam akhir ceramah saya di sini malam esok, malam ni dah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.